Okey, kita sambung balik. Okey, ada soalan? Boleh kita sambung? Yes. Apa ni macam cikgu, saya tengok live trade yang saya ikuti dengan cikgu tu selalu. Saya tengok cikgu kenal pasti pergerakan jerung tu. Macam mana cara sebenarnya, cara detail lah kalau kita nak mengenali pergerakan jerung tu. Itu kena masuk kelas nanti bang, kita cerita. Kelas Oh, kita cerita okey. macam mana jenis jagung dulu, kita kena faham dulu jenis-jenis jagung. Hmm. Bila dia orang bertindak, tanda-tanda dia kita nak tahu. Dia berkaitan dengan setup juga tu, berkaitan dengan Fibo. Oh. Fibo kan, level-level Fibo. Dia apa ni, dia kena faham psikologi dulu. Dia tak boleh nak shortcut tu. Bukan kata ada indikator tertentu untuk Tak, kita mengenali. akan belajar beberapa tanda-tanda. Beberapa Oh, keliru yang dia biasa buat. okey. Kita, contohnya apa ni, kan dia candle tiba-tiba dia buat Hmm. apa tu, kita kena cari volume profile untuk tahu kat mana dia masuk banyak. Antaranya lah. Kan. Nanti Okey. benda tu nanti kita akan perdetailkan lagi lah. Oh, Dalam silibus kita dah tu cikgu Din akan cerita sekejap lagi. InsyaAllah. Hmm. InsyaAllah. Okey, jom. Semua ada? Okay. Right. So, kita pergi. Nampak slide tak? Nampak je. Okey, anticipate Hmm. Okey. Alright. So, dalam bila kita dah ready kita bila kita apa ni? Kita ready dah ni. Kita dah dari segi overview kita dah nampak bias market ke mana, jerung kita dah boleh agak-agak dekat mana dia bertapak apa semua kan. So now kita nak buat keputusan. Bila kita nak buat keputusan, kita perlu ada trading plan. Kena ada rancangan kita, ada SOP kita, betul. Dalam trading plan ni apa? Kita kena ada buat, of course lah kita kena cari signal dulu. Signal tadi saya cerita tu kan. Lepas dah ada signal, kita tengok confirmation. Okey, nampak confirm dah ni. Lepas ada confirmation tu, okey, confirmation ni sebenarnya kita apa ni? Kita buat SOP. Okey, kita dah buat SOP. Apa yang sepatutnya confirmation ni ada SOP lah, saya tinggal, minta maaf. SOP untuk kita masuk. Antaranya kita kena tengok risk. Okey? Berapa banyak risk yang kita boleh ambil untuk setup tu kalau dia tak jadi. Psikologi kita dah nampak ni, tapi belum tentu dia jadi lagi. Kadang-kadang buat benda ni macam saya cakap tadi lesen kita dah ada, kereta tak, minyak cukup, minyak hitam okey, tayar angin cukup. Kan? Tiba-tiba ada lubang setengah jalan. Boleh jadi. Kan? Di luar kawalan kita tu, dia tetap ada risk. Jadi kita kena faham, masa kita nak masuk tu, risk kita berpatutan atau tidak dengan kita nak masuk. Kalau berpatutan, kita boleh masuk. Kalau kita tengok risk tu tinggi, jangan masuk. Malam saya ada ulas masa live kan? Betul tak? Tuan Haji semalam pun nak masuk ke atas semalam. Kalau tidak, habis. Ya, betul. Kan? Right? Baru kita ambil keputusan untuk entry. Right? Risk first. Bukan entry first. Okay, kita tengok risk kat mana. Lepas tu TP. TP ni subjektif. Okay, yang penting kita boleh managekan risk dengan entry dulu. Lepas pada tu sini, ada orang nak ambil 5 tick, ada orang nak ambil 10 tick, ada orang nak ambil 15 tick. Bergantung pada momentum pula lah, kita baca lah benda-benda lain pula. Fibo ke apa semua kan. Ada orang nak ambil 20 tick. Pada saya ni tak ada masalah dah. Tak payah bergaduh dah masalah TP ni. Sebab ini dah untung. Yang kita takut dua ni je. Lepas dua ni, ini tak ada masalah dah. Tak payah gaduh. Ni kata nak pergi level ni. Ada ni nak pergi level ni. Tak payah. Ambil je. Dah keluar hijau dah. Kan? Untuk kita yang baru. Tapi yang lama, kita belajarlah. Dari pengalaman trading hours, kita akan nampak. Oh, biasanya dia akan pergi ke level ni. Biasanya dia pergi level ni. Biasanya dia akan cari level ni. Itu pengalaman. Okay? Yang tu kita belajar kat universiti tu. Kita carilah zone, ada orang cari zone, ada orang cari order block, ada orang cari apa lagi istilah. Faham? Ada orang panggil resistance, ada orang cari drop base drop. Faham? Di tempat-tempat dia nak tuju tu. Ada orang tarik Fibo 1.618. Jadi benda ni dah subjektif dah ni.
Kan? Kalau kita ada kekuatan, kita ada modal tebal apa semua, nak hold lah. Sebab tu tadi kita balik pada asal market structure tadi, bila market dah sendu, ada dia fresh, dia nak tukar arah yang baru. Yang ni kalau nak right lah. Tapi kalau kita masuk kat sini, contohnya, ada ni kan, macam kita masuk semalam, kita tak boleh target banyak sebab dia tengah sideway. Betul tak? Sudah, tak ada orang dah. Ada je. Tuan Azrul kita tak balik lagi. Ni, baru sampai. Okay. Tak. Jadi masa TP tak payah gaduh dah. Benda tu dah untung dah. Okey? Bergantung pada tamak tak tamak lah. Itu tak tepuk dada tanya selera lah. Okey. Tapi biasanya kalau kita di time frame yang kecil, kita target pun kecil lah kan? Macam 5 hingga 10 macam tu. Dia boleh nak target besar. Pada saya macam ni, kita step by step. Yang penting sekarang ni kita nak mahirkan entry dulu. Okey? Sebab kita nak didik balik emosi kita ni. Nak bagi yakin balik dengan market. Keyakinan dah hilang sekarang ni. Kan? Betul. Walaupun duk tengok orang shoot Apple 15 kali pun, tak yakin. Jangan tak. Kan? Kembalikan keyakinan. Kembalikan keyakinan dulu. Sebab apa? The power of money management. Okey, settle sini Ni simple je. Okey, money management. Ni. Cuba tengok. Kita cuba buat yang untuk permulaan ni, nak didik diri kita buat yang achievable. Right? Jangan bebankan diri kita dengan target yang terlalu besar dan jangan follow orang. Maksudnya apa? Jangan follow punya orang pencapaian. Jangan dengki dengan orang. Sebab tu dalam emosi kan dia ada 4 kan? Antaranya envy, betul? Dengki. Envy. Jangan. Kita kalut tau. Kita tengok orang dah, alamak, orang dah share 20 tik, 30 tik dah menang. Kita 1 tik tak ada lagi. Kita kalut. Di situ kita akan buat keputusan yang silap dan kita mudah kena dengan market. Sebab kita rasa ketinggalan. Betul tak betul? Betul, setuju. Dia benda ni sebenarnya dah kalau saya lah, dah set dah berapa. Cumanya kita disiplin tu untuk kita rasa macam boleh lagi ni. So macam tu lah jadi perasaan. Sebab apa kita gagal? Sebab ni saya pun sama benda ni cerita kat orang lebih kadang-kadang kita membuat. Sebab apa? Saya tengok sebab kita kadang-kadang kita gagal merancang. Kita lupa sebenarnya kalau dengan yang kita buat tu achievable tu sebenarnya kita boleh capai amount yang besar juga sebenarnya. Situ kita tak tengok tu, kita tak tengok ending dia. Kita kira nak cepat nak kaya je kerja. Betul tak? Alright, cuba tengok ni. Saya tengok ni day one. Kalau kita target 500 hari. Bermakna 10 tik pagi, 10 tik petang. Jadi saya tanya, 10 tik pagi, 10 tik petang, terbeban tak? Terbeban tak? Tidak kan? Otak pun lagi selesa, betul? Otak pun tak stres kan? Pedulikan dulu. Sebab orang dapat 20 tik, 30 tik itu kita tanya balik berapa lama dia trading, berapa lama dia loss dulu, dah berapa banyak dia loss sebelum dia konsisten. Jadi kita kena letak level kita tu balik. Yalah. Kita sekarang ni nak berjaya macam Syed Mokhtar, tapi kita tak nak lalui apa yang Syed Mokhtar lalu. Kita nak duduk tempat dia terus. Memang tak logik lah. Betul tak? Dia ada proses dia. Macam mana Syed Mokhtar naik? Dia ada proses. Sama macam kita trader. Kita mula dengan kecil dulu. Kalau kecil tak capai, macam mana nak capai yang besar? Sebab tu ada proses dia tu. Jadi kita mulakan 10 tik pagi, 10 tik petang. Achievable. Malam bonus kalau dapat. Kalau ada peluang. Betul? Cuba konsistenkan 500 hari. Hari kedua dapat, hari ketiga dapat, hari keempat dapat, hari kelima. So seminggu dah ada 2,500. Sikit ke banyak? Banyak. Effort kita banyak ke? Ni tak? Pressure tak? Sangat. Betul? Jadi itu yang kita kadang-kadang kita complicatedkan diri kita. Sebenarnya kita itu kata money management ni. Itu je. Bila kita fikir balik kata, lantak dia nak pergi 40 tik, aku 10 tik sampai target. Sebab apa? Aku nak konsisten. Kalau saya pujuk diri saya cakap apa? Peduli apa dia nak dapat 20-30 tik? Kalau 20-30 tik hari ni dapat, esok dia bagi balik, buat apa? Semalam saya sebut kan? Kita nak konsisten bang. Kita bukan nak benda ni competition, siapa menang, siapa kalah. Tak. Masa market trending, wah, post kat group.
Yang tu untung, yang ni untung, pom 10,000, 2,500 kan. Esok market macam tu senyap. Buat apa? Kita tak nak macam tu. Sebab tu esok pening. Masuk market pun pening lagi. Alamak, aku nak cari setup mana pula ni. Macam mana nak masuk semalam. Dah ada ni 2,000. Pop hari ni. Pop. Alah, kena dah 500. Sehingga 1,500. Betul tak? Jadi kita jadi gagal melancang. Kita jadi macam nak masuk yang ketiga pula. Kan habis 1,500 aku ni. Dah macam tu dah. Sebab apa? Kita tak set dalam mindset kita. Dan kita tak ada target yang betul. Sedangkan dengan target macam ni, achievable dan kita boleh capai. Bukti dia apa? Ni seminggu. Sebulan jadi berapa? 10. Kenapa kita nak complicated sangat? Betul. Faham? Ya, betul. Buatlah selama 2-3 bulan kan konsisten. Alhamdulillah. Orang yang smart, dia akan buat macam mana tau? Dia kekalkan benda yang sama tapi dia naikkan lot. Jadi 2 lot. Dia kurang risk lah. Satu kurang risk. Yang kedua, trading hours kita dah mantang. Okay. Kita dah biasa dengan setup ni. Memang lalu jadi. Jangan-jangan masuklah sekali. Jangan-jangan dengan apa? Kita masuklah jangan-jangan dengan apa ni 2 lot. Kan? Try dulu. Buat 3 bulan yang ni. Masuklah 2 lot. Pressure tak? Ya. Mula-mula. Dah lagi 2 lot pun okey. Modal pun dah berkembang. Dah pakai duit bursa, tak pakai duit sendiri dah. Masuk 3 lot, 4 lot seterusnya. So sini akan naik. Sama je, sini akan naik. Sama je. Sama tak dengan apa yang dia orang capai tadi? Result sama, tapi konsistensi belum tentu sama. Mungkin kita lebih konsisten. Betul? Mungkin kita lebih konsisten daripada dia. Yang kita nak tamak sangat nak pergi sampai atas tu duduk bergigil-gigil kejap dia turun pun kita dah. Betul. Itu tadi harapan lah betul. Bukan tak boleh, bukan tak boleh nak buat ni, boleh. Cuma betul kata make sure kita secure dulu kita punya profit. Lepas tu kita pun upgrade ke teknik-teknik yang advance kan. Pergi lah. Aku dah ada modal bursa. Kita dah ambil duit bursa kan? Satu lagi. Kalau tak jadi, aku dah ada teknik aku yang aku boleh kembali balik. Kita nak try lah yang ni. Kita nak main wipe-off atau main apa yang jarak jauh dah ni. Tak nak dah jarak dekat-dekat ni. Nak main 50 tick, 100 tick. Betul? Kena ada holding power dulu. Step by step. Pegang lah. Sebab tu orang kata kenapa kita tak maksimumkan keuntungan. Saya kata buat apa nak maksimum, baik optimum. Optimum ni maksudnya apa? Mengikut kemampuan. Kemampuan kita banyak ni, kita optimumkan lah. Maksimum belum tentu. Kalau capai, kalau tak capai. Berapa ramai yang terkandas because nak maksimum. Dan kadang-kadang kita plan harga nak pergi sini kan. Dia pergi sini je. Dia pancit lah. Kadang-kadang kita plan sini. Dia pergi sini. Sakit hati lah. So mana satu kita nak ikut sekarang ni? Kita plan nak pergi sini. Dia pergi sini. Bila kita plan nak pergi sini, dia pergi sini. Mana satu kita nak ikut? So, pada saya senang je. Ikut kemampuan kita yang achievable. Settle salah. Kita nak sebahagian daripada transaksi je yang berlaku kat market. Bukan nak keseluruhan transaksi. Bukan setiap candle nak masuk. Senyum tak? 500 ini senyum. Esok 500 senyum. Lusa 500 senyum. Total 2,500. Yang semalam dapat 1,000. Kita tanya, macam mana ini? Wow, kena balik 800. Dah tinggal 200 je. Belakang kita ada 1,000. Nampak tak? Lusa tanya balik. Oh lah, aku dah lock lah. Kau ada kelas tak? Aku nak join. Cari kelas lain tak? Kan? Tu join kelas. Bayar pula. Dia. Tak boleh lah. Aku pening lah ni. Ada kelas lain lagi tak? Sama lama-lama, syahid dah. Hilang market. Hilang daripada radar. Kan? Mana Tuan Nazrul itu hari ada. Macam tu lah. Kan? Kita nak bina, kita nak apa tahu? Sustainable dengan market. Okay? Kita bukan nak cepat kaya, tapi kita nak kaya.
Faham eh? Hmm. Hmm. Berbeza tu. Kita bukan nak cepat kaya, tapi kita nak kaya, insyaAllah. Maknanya kalau bila tengok dekat sini, abang tengok dekat sini, makna entry tu paling penting kan? Entry yang tepat tu Ya, paling penting. betul. Ha. Jadi makna kita nak dalam TBB ni akan mengajar cara entry mencari entry yang tepat kan? Semua mencari entry yang tepat, mana-mana pun. Ha. Cuma kita faham dulu Sebab kekuatan psikologi tu. Saya nak macam ni. Abang entry tu dengan keyakinan. Okay? Dan kalau kata tak jadi pun, abang tak akan regret untuk cut loss. Sebab kita faham, kita dah tahu SOP dah cukup, kekuatan trend dah ada. Tiba-tiba dia patah trend. Dia tak jadi. makna cut loss tu mesti letak juga. Tak mau mesti letak juga. Wajib. Risk Pada letak saya dulu kan. Cuma cara kita nak tarik tu nanti kita akan discuss kemudian. Dia ada cara dia lah. Macam saya contohnya kan saya guna CQG. Saya akan letak stop loss jauh dulu. Ada tahu dia buat gila, dia buat spike ke bawah dulu jauh. At least kita selamatkan capital kita apa-apa pun. Sebab saya kata tadi selamatkan modal dulu apa-apa pun. Okey. Kan? Itu jarang berlaku tapi andai dia berlaku. Okey. Kita naik kereta, kenapa kita pakai seatbelt? Adakah akan berlaku kemalangan? Tidak. Tapi andai berlaku, kita dah ready. Kita tak minta. Itulah ibaratnya. Kan? Siapa tak letak stop loss ni ibarat naik motor tak pakai tepi keledar. Okey. Bahaya tak? Tak kena tak bahaya. Kena bahaya. Kan? Itu je cerita dia. Tak kena tak bahaya. Kena. Siapa suruh tak pakai tepi keledar? Orang tak ni lah bang. Kan? Betul. Orang akan cerita, memang lah dia tu topi keledar tak nak pakai. Padahal masa tu masa kita jumpa dia, saya okey je. Kena je. Itulah cerita dia. Jadi kalau abang tanya saya perlu letak atau tidak, jawapan saya senang je. Naik motor tak nak pakai pun boleh. Tak kena accident pun sampai. Tapi kalau accident, itu je. Kan? Jawapan dia yang senang lah. Jadi kita nak tu. Maksudnya kita dah baca. Ada protection lah kata orang. Protection, yes. Protection first lah. Jadi macam saya tak 10 tick. Okay, bila benda tu gerak, kita akan tolak trailing naik. Kita kecilkan risk. Kan? Bila start naik, dia lebih pada 10 tick kalau kita nak ride, kita naik lah secure dulu 3-4 tick. Okay? Andai kata dia libas ke bawah, kena 3-4 tick. Tak apalah, Alhamdulillah lah. At least kita keluar juga dengan menang. Dan setup kita, yang penting sekarang ni, setup kita tu betul jadi. Sebab apa? Proses untuk build up keyakinan, confidence level balik. Bukan untuk nak kaya lagi ni. Ingat nak kaya lagi ni. Nak build up confidence level kita balik. Proses dia tu. Okay, kita nak beri betul lah entry aku ni. Dia boleh pergi 10, tapi dia kena 4 tick. Tak apalah. At least kita entry betul. Itu yang kita belajar. Tapi ada cara tak kalau kita nak tahu yang kita nak letak target kata 10 tick sebab entry kita dah tepat, tapi tiba-tiba dia berlaku reversal balik tu. Macam mana tu? Itu memang bukan kerja kita bang. Itu kita tak boleh nak buat apa. Itu kerja dia. Kalau sebab dia kata bukan kita control market. Kita follow market je. Kita cari clue, cari signal, ada confirmation, kita masuk. Okey. Sebab tu tapi kalau dah biasa dengan market, kita kadang-kadang kita boleh agak, kita boleh baca. Macam sebab itu yang saya kata kan, dia nak cari, ingat tak? Saya kata malam saya kata nak cari 75 dulu. Kan? Dia pergi kan 74 dia pergi kan, 74 75. Dia kata ni belum ada betul-betul cukup momentum. Kalau dia nak pergi dia kena reverse sekejap. Kenapa? Pengalaman lah. Serius bos. Bukannya saya kata saya ada air dalam mangkuk, saya tilik orang nak tu. Tak. Kita tengok momentum. Momentum. Cara dia buat ni, dia ada clue bang. Antaranya lah saya bagi tip kat you all lah. Antaranya dia macam nak pergi tak nak pergi. So maknanya apa? Dia dah nak pergi sebenarnya, tapi tak cukup kekuatan. Jadi dia kata apa? Kau datang ambil aku kat bawah ni. Aku terlalu push. Contohnya macam itulah dia bersembang dengan dia orang tu. Dia akan turun balik. Sebab tu saya buat indicator. Saya buat indicator momentum. Itu kita tengok. Biasanya kalau tak ada momentum dia akan datang balik. Dan dia takkan lari jauh lah. Kenapa saya cakap 74, 75 tu kan? Tengok level belakang. Tempat mana dia parking sebelum ni. Cuma biasalah dia lebih 1 tick tu normal. Cuma level tu kita dah faham. Kan? Ya betul. Semalam ke kemarin yang saya cerita 74 tu? Semalam
Saya katakan kemungkinan dia akan test balik 74, 75 dia katakan. Tapi dia pergi 74, okeylah. Lepas tu dia naik kan. Dapat berapa belas Ya, T. betul. Macam tu lah. Dekat sini semalam. Ya, So, dekat sini ni. Kan? Saya kata kemungkinan untuk pergi 74. Benda tak pelik pun nak 75. Kenapa 75? Kenapa 75? Ni saya buka sikit rahsia. Ini kesinggahan dia sebenarnya ni. Singgahan. Oh, okey. History repeat itself. Lepas tu kata nanti saya akan ajar history repeat itself tu dalam tu. Macam mana kita nak apply dia kat market. Falsafah TA tu. Kena kenal juga TA. Dia duduk baca TA tapi TA tak kenal. Falsafah pun tak tahu TA punya falsafah. Tak boleh. Kan? Piagam dia pun. Kena tahu sebab tu lah psikologi. Semua tu bawah sana psikologi. Sebab tu saya kata dia nak pergi semalam kan. Orang kata nak pergi dah tu. Memang nak pergi. Tapi insyaAllah dia reverse dulu. Nak pergi insyaAllah. Berapa petik semalam. Cuba cari 75 dulu saya kata. Tapi pandai dia psycho kita kan. Orang tak kuat lagi. Berapa petik lagi? So nak cari berapa? 10 detik je kan? Lebih. Kenali benda-benda macam tu je. Kenali. Sama sini. Okay. Bila dia tak boleh pergi, kalau dia nak kenaikkan lagi, cari je kat belakang. Simple je. Cari kat belakang. Nah, dia datang balik. Nampak? Sebab tu bukan saya ada, saya buka rahsia dah ni. Bukan saya pandai tu sangat. Saya kata kalau dia reverse, mana dia cari? Antara dua. Kalau tak 79, dia akan cari 77. Kalau orang tak faham, kata, macam mana tahu? Ada jin ke? Inilah jin dia. Macam mana saya tahu? Sebab faham psikologi. Tempat dia pernah pergi, dia akan pergi balik. Itu antara clue dia. Banyak lagi clue-clue lain. Benda ni repeat benda yang sama je bang. Lepas tu nak datang apa ni setup tu, itu dah benda pada saya dah benda red mentality dah ready. Okay? Alright. So lepas tu kita kalau kita nak orang kata apa bagi kita ni confidence seterusnya ni. Buatlah portfolio cara ringkas macam ni. Menang berapa kali, kalah berapa kali, result berapa kali. Bila kita ada macam ni, dia memberi semangat pada kita. Bermakna inilah kebanggaan kita untuk diri kita. Dan di sinilah kita akan start nak improve. Maksudnya tadi nak tambah apa? Tambah lock. Nak tambah lock. Okay? Sekejap. Cikgu Lina, Pak Ik tanya tu. Itu dah. Dah Widali. Nak tambah lock ke, nak apa ke, lain dah balik bila kita dah ada result ni. Kan? Tentu dah kita makan duit besar dah ni. Betul tak betul guys? Setuju. Tuan Haris ada lagi? Alright. So, okay. Dalam trading ni, okay, dia seperti bus. Okay. Trading opportunities are like buses. Maksudnya apa? There is always another one coming. Maksudnya bus ni sentiasa ada. Terlepas satu peluang, jangan kejar, tunggu peluang baru. Yang penting kita faham. Boleh? Tak ada guna kita dapat masuk itu kita menang, lepas tu kita tercari-cari jalan balik, terkapai-kapai. Kita bas pun tak kenal. Antara bas dan kereta ni, bas ke kereta ni? Ke lori? Kan? Tak ada guna. Kita tak akan ke mana trading macam tu. Setuju tak? Setuju? Azul? Setuju. Kita kena kenal bas dulu. Bas tu sentiasa datang. Sebab tu kata, alamak macam semalam Azul kan. Alamak terlepas sini. Boleh masuk lagi ke? No. Jangan tanya bila orang dah TP. Jangan ini point yang saya tak maksud. Point saya sebut. Entry ku adalah TP mu. Faham tak? Orang kerja harga kan. Kita TP, dia entry. Betul. Jangan jadi macam tu.
Itu terjadi dekat saya lah. Saya Ah, dekat abang selalu. ah. Entry ku adalah TP-mu. Betul. Saya Letak tulis benar-benar. penuh yakin tu cikgu. Terlepas, jangan risau bang, bas akan datang lagi bang. Hak penting Hmm. ilmu dulu bang. Ilmu ni dia tak selalu datang. Cari grab cepat-cepat. Ya, Sebab betul. cari ilmu kenali bas. Bas ni always another one coming. Lepas hari ni, esok datang lagi, lusa ada lagi. Tapi kalau kita tak kena bas, duk main bas ke lori, sampai bila? Last kali kena gilis dengan lori ya. Langgar lagi. Habis. Ha? Penyek tu. Ha. Itu kita tak nak. Abang nak ke lagi nak kena gilis dengan lori? Tak nak kan? Dah lah pakai Betul betul. dah lah naik motor tak pakai helmet. Betul lah. TP orang tu entry kita tu teruk lah. Kat dalam Uh, kat dalam kan? Hmm. EP ku entry-mu. Apa? EP ku TP-mu. Betul betul. Mana Baru saya mana nampak benda tu. mana Perkataan tu saya nampak kita pada diri saya lah. besar tulisan tu tepek di depan. Betul Letak Cikgu di Syafri. tu. Tarik besar-besar bang. Eh. EP ku TP-mu. Dia kena Ini ingat betul-betul lah kena semak dekat hati ni betul. Kan? So insya-Allah. Betul. Right, so jadi nak ceritanya ingat bas dia datang kena ingat tu. Betul. Screenshot bang, boleh tampal bang. Screenshot tampal. Supaya beringat selalu Jangan kejar harga, Apa yang saya sampaikan, betul. jangan kejar harga. Cari peluang Betul. baru yang fresh. Okey? Yes. Supaya kita punya money management apa semua tadi tercapai target kita, right? Betul lah betul. Nampak sangat lah. Okay. Okay, the goal of a successful trader is not the best trade. Bukannya kita nak buat competition, nak siapa yang terbaik, tak. Apa ni? To make the best trade. Jangan kita nak buat macam competition, kita nak ni. Maksudnya money tu secondary. Bila kita dah faham, insya-Allah kita boleh manage duit dengan betul dan dia akan jadi duit ni biar dia generate sendiri nanti. Faham tak? Tugas kita adalah make the best trade. Okay? Maksudnya apa? Maksudnya kita dah confident. Kan? Letaklah 10 hepper pun tak lari dah. Ni hepper Faham? Sebab sekarang you all dalam proses nak bina ni. Confident level. Kan? Percaya dan yakin. Setakat percaya tanpa keyakinan tidak akan membawa apa-apa erti. Sabar sikit. Okay? Kepercaya padamu tapi aku tak yakin denganmu, tak ada guna. Ada tak? Aku percaya padamu tapi keyakinanku hancur. Okay, sudah. Jadi begitulah nak ceritanya. Alright. Biar duit ni kita generate dengan sendirinya bila kita buat keputusan yang betul dalam market. Right? Ada soalan? Ada soalan tak? Setakat ni tak ada lagi lah. Sebab lepas ni saya nak bersama dengan senior-senior pula ni untuk satu setup pembincangan ni lah. Tuan Basha dia dah bayar, dia boleh join. Tuan Basha dah register kan? Dah. Boleh dah join next class. Okey, apa ni yang lain, ada soalan tak setakat ni? Macam mana? Sebelum kita pergi, saya serahkan balik pada Cikgu Dinas. Satu round lah, round table. Tuan Azul ada nak cakap apa ataupun nak tanya? Saya serah balik pada ni. Okey, nak tak ada tanya lah, cuma nampak lebih itulah macam saya kata lebih nak memahami, nampak lebih jelas untuk saya nak explore TBB ni lah. InsyaAllah nanti the next boleh saya join kot, insyaAllah. Okay, Tuan Basha dia dah buat payment hari ni, dia yang kita officially. Siapa lagi yang Tuan Haris? Ada nak say something? Atau nak tanya soalan? Apa tanya? Bagi buat tanya, tak apa. Okay. Apa-apa maklumat yang nak tanya tak apa. Sikit lagi ke? Ataupun ada benda yang nak penjelasan lagi? Tuan Fudai,
Sebut dia pun nak sebut pun minta maaf kalau salah. Tak ada tuan. Okey, so far okey Abang Zul okey Abang Zul Okey. Tapi itulah nampak lebih jelas lah. Rupanya selama ni banyak kelemahan yang kita ada tanpa ilmu ni. InsyaAllah. Hmm. Okey, tak apa, saya serahkan balik Hafiz. Dina. Hafiz kan? Hafiz? Tak ada? Cik Ni, Hafiz? Tapi kita ni. Ha? Ya. Tapi Okey. kita kan. Tahu lah. Betul. Saya cikgu. Okey. Tapi intip bulan 10. Okey. Mungkin cikgu nak bagi senior-senior sikit bersuara ke? Boleh? Siapa? Azul. Pak Aid? Apil. Assalamualaikum semua. Saya kira batch baru bulan 10 lah join. Dah bulan. Tapi saya bukannya tak ada apa-apa experience lah. Memang betul-betul zero lah start. So memang banyak saya kena belajar. Tapi so far pas mula-mula sebelum saya join TBB, kira belajar sendirilah, YouTube lah, baca sana, baca sendiri kan. And then pun main-main dengan paper trade lah apa semua tu kan. Tapi tanpa tak ada ilmu lah. So far lepas cikgu join cikgu punya kelas tu, nampak dia punya direction dia, market structure, falsafah lah apa semua tu kan. And then baru nampak. Dan join lah live trade lagi lah. Masa tu banyak lagi senior-senior cikgu keep bagi tahu kan kenapa kita kat sini, kenapa kat sana masa live trade tu kan. Memang belajar banyak lah. Dan banyak benda-benda yang belajar, especially masa dekat live trade tu kita boleh tanya soalan juga dan sambil-sambil boleh PM cikgu juga. Alhamdulillah lah. So far saya dah mula entry dengan live. Buat baru 2 kali lah entry dan so far nampak entry, nampak setup tu positif. So far positif. Tapi saya tak adalah FOMO ke ataupun ikut orang ataupun kerja harga lah. Maknanya saya nampak setup baru saya masuk. Yang TV punya method. So far alhamdulillah memang berjaya. Kalau kita follow macam tu je, alhamdulillah berjaya. Jangan ikut kerja harga, jangan FOMO. Sabar je. Nampak setup baru masuk. Tak nampak, saya duduk diam, saya duduk tepi je. Walaupun cikgu cakap, hari ni confirm lah ni. Semua dah cantik, come on, get ready semua. Saya cakap, saya tak nampak. Saya tak nak. Macam tu lah kan. Tak apa, terlepas tak apa. There's always another bus, cikgu cakap. Itu je saya fikir. Alhamdulillah. Terima kasih, itu je. Pak Aid ada? Ada. Kalau gawe kau baru masuk. Tak apalah, bayarlah. Gawe? Bayarlah. Baru masuk. Tak baru ni Pak Aid. Saya intip bulan berapa lepas raya tu hari saya. Saya antara masa awal tu kira cikgu kata pemberat ada tak? Asal masuk je. Cari apa ni? Stok lah dulu pada TP. IP-mu boleh? Your entry is my TP kira tu. Cikgu TP dah kita baru nak entry masalahnya. Jadi pemberat lah. Jadi bila kita duduk follow cikgu kan dalam live stream apa semua dia. Tadi gaya kat masa Melayu, dia tekok Inggeris tu bijak lah. Tak gitulah. Bila live stream ni paling best dia ada contoh tu saya Itulah. tahu. Bangun-bangun papa. Dalam live stream ni. Ada contoh. Jadi kalau kita boleh follow lah. Cuma saya punya law ni samalah macam Afiq kata ni. Entry bila saya tak kita nampak ya. Trade what you see. Hak mana kita tak nampak walaupun you kata masuk kita tak masuk jugalah. Buat masuk hak kita faham maksudnya. Ambil mana setup yang kita rasa kita confident, kita serasi. Ambil yang tu je lah. Tak perlu ambil semua setup bagi saya. Ambil yang mana serasi. Itu gitulah. Apa lagi tak ada tak? Okey. Terima kasih. Okey. Mana kita telah dengar dua daripada senior kita lah. Mana kesimpulannya mana kita guna setup kita. Mana kita, kalau ada setup kita, mana kita guna je. Jangan guna setup orang lain. Sebab setup orang lain itu mungkin
dia faham lain dan kita faham lain. Jadi dia tak samalah. Nanti dalam kelas ni kita akan belajar setak-setak yang ada lah. Okey, Fu. Nak gerak slide macam mana, Bu? Sekejap lagi. Saya Ah, pakai. Okey. Okey, silakan. Klik ya. klik je kan? Okey. Okey, jadi why TDD lah. Mari kita ringkas je lah. Nanti sebab kita nak tengok apa setak-setak lepas ni. Okey. Mana contohnya dalam TDD ni mana kita akan start daripada zero. Mana zero ni kosong lah. Mana ilmu kita start daripada kosong tu. Okey. Sampailah kita menjadi seorang yang kita panggil hero. Okey, mana hero ni kita boleh buat apa sajalah. Bila kita tengok chart tu memang kita boleh nampak kita nak guna setup mana. Mana start pada zero to hero. Boleh? Okey. Okey, lepas tu dalam TBB juga kita ada teamwork lah. Mana dalam teamwork ni mana kita sama-sama. Okey. Arti kata lain contohnya kalau kita nak entry, makna kita ada live trade kita dalam teamwork tu sama-sama kita berjemaah. Makna kalau kena pun kena bersama-sama lah. Okay. Itu je. Makna kita kena fikir dulu. Kalau kena bersama-sama. Makna kalau untuk yang profit tu, makna masing-masing lah. Ada yang keluar awal, ada yang apa nak tunggu setup dia tu sampai tahap yang paling maksimum. Tu. Makna sama-sama makna senior-senior ataupun senior kita ni akan ada bersamalah. Tu untuk yang teamwork tu. Dan mission kita lah, mission dan mission. Mana contohnya dalam TBB ni kita semoga berjaya lah. Mana semua dapat kejayaan. Setiap yang kita ada tu mana kita boleh boleh capai impian lah. Itu adalah untuk misi dan mission TBD. Mana kita tadilah kita ada live trade. Mana live trade ni kita buat setiap hari. Mana start 10.30 sampai 12.30. 2.30 sampai pukul 6. Lepas tu malam tu kadang-kadang lah. Bergantung kepada keadaan. Ada yang nak buat untuk malam, mana kita akan open link tu lah. Tu. Mana dalam live trade ni kita boleh tanya apa-apa yang kita tak faham ke. Okay? Jadi daripada situ kita boleh tambah ilmu yang kita mungkin sebelum ni tak berapa faham, mana kita boleh tanya mudah. Okay? Secara live ilmu yang kita dapat. Okay, yang keempat mana kita ada revision lah, mana mungkin selepas kelas ke apa, mana kita ada ni ataupun ada benda yang baru yang kita baru jumpa dalam masa live trade tu, mana kita cuba rungkaikan dalam revision. Ni untuk yang last lah, one setup dan ini mana kita akan guna setup yang kita faham, mana satu, satu setup ataupun ini yang kita faham. Okey, ni adalah untuk cadangan lah, cadangan kelas kita pada 17, 18 dan juga 19, mana 2 minggu lagi lah. Okey, dalam kelas kita ni, mana kita guna mana? Khusus untuk mengubati, misi mengubati trader yang tersakiti. Okey, ini misi kita. Mana kita akan cuba ubatlah. Okey, bagi ubat
Lepas tu bila dah makan ubat tu makna insya-Allah lah yang sakit-sakit tu akan dapat diubati. Bagaimana cara dia? Mana kita start tadi lah daripada zero. Mana kita buat persediaan lah diri kita dulu. Persediaan diri kita ni sebagai apa? Mana biasanya kita sebagai trader lah. Persediaan diri sebagai trader. Lepas tu yang kedua, kita cuba memahami psikologi pasaran. Mana kita akan belajar dalam tu, kita akan mengenali siapakah yang mengawal, mengawal market, dan kita akan cuba mengenali yang mengawal market tu. Mana kalau kita sebenarnya kita sebagai trader yang kecil je sebenarnya, kita tak boleh nak kontrol, tak boleh nak mengawal. Mesti kalau boleh kalau modal besar tu tak apalah. Jadi bila kita buat dalam live trade, mana kita sama-sama trade, mana entry tempat yang sama, mana dari segi harga tu mungkin boleh naik sikit. Jadi bila kita satu masa kita entry, mana market tu boleh naik dalam 5 ke 10. Jadi senang sikitlah. Tu cara dia. Lepas tu untuk sesi yang pertama lah. Pada hari Jumaat. Sesi pertama. Untuk yang sesi kedua, kita akan cuba mengenali asas-asas teknikal. Technical analysis. Mana TE lah. Untuk hari yang kedua, hari Sabtu. Dalam TE ni kita akan tengok secara tersurat dan tersirat. Boleh? Tersurat dan tersirat. Di dalam TE ni ramai yang kadang-kadang ada yang tahu yang surat, tapi yang tersirat tu kadang-kadang kita tak berapa nak faham lah. Tak pun dah tidak yang tersurat tadi. Tersirat tadi banyak dah kita sikit-sikit. Yang tersurat ada dah. Mana yang tersirat? Yang tersirat je kita tak berapa nak tu. Kita nampak buy tapi sebenarnya dia candle tu tunjuk untuk sell. Waktu yang kita kena perhatilah. Okey, lepas tu kita akan sentuh sikitlah berkenaan dengan Ad1 TA tu. Okey, lepas tu untuk yang sesi yang ketiga ni. Sesi yang ketiga ni sesi selepas kita dah mengenali apa semua, sekali TA apa semua, mana kita akan cuba rungkaikan entry level yang ada dalam TBB. Makna dalam TBB ni kita akan guna 8 jenis entry. Bukan semua kita gunalah, tapi bergantung kepada kita. Mana yang kita boleh ikut. Mana kita akan belajar satu-satulah. Bermula daripada teknik untuk level untuk market opening. Mana setiap market opening itu adalah mana pukul 10.30, 2.30, lepas tu pukul 9. Itu adalah market opening. Dan market opening ni kita boleh gunalah untuk mana-mana time frame lah kita boleh ni. Kita akan cuba marking lah market opening tu. Dan biasanya market opening ni lebih kepada yang dah advance sikit lah. Ni agak risky kalau kita guna semata-mata market opening. Lepas tu yang kedua, kita ada set up untuk zone. Mana zone ni, mana kita akan cuba marking lah sebelum market buka tu pukul 10. 10.30 ke, 10 tu kita akan cuba marking lah zone-zone ataupun sebelum tu. Zone-zone yang ada. Kita kena faham lah. Kena tahu zone dekat mana. Lepas tu yang ketiga ni bahu. Bahu ni and solder lah. Tapi kita guna bahu. Bahu ni biasanya sama je lah. SN and solder tu.
Mau Okey. hidung hidung bau. Bau sengit sikit ke bau sama ke. Okey, kita akan belajar lah. Lepas tu level yang keempat PBR. Entry biasanya kita guna entry wajib lah. Mana kita akan guna yang ni PBR. Apa benda yang PBR kita akan tengoklah dalam kelas nanti. Lepas tu untuk yang kelima CPBR juga samalah untuk tu. Okay, buy and sell on dip. Okay, mana kalau dip ni kita tahu kan. Okay, lepas tu yang keenam ataupun keenam mana base pada masa dia reversal. Buy on reversal ataupun sell on reversal. Ini okey juga untuk yang level yang keenam. Lepas tu untuk level yang ketujuh kita guna IB. IB tahu Ada yang tak tahu istilah IB? Boleh explain sikit je? Boleh explain IB. Ada tak yang daripada group kita ada yang tahu IB? Ada? Mana IB ni kalau istilah dia adalah inside bar ataupun candle yang paling besar lah. Okay, mana kita ambil kira sebagai candle paling besar tu mana jika dia masih lagi berada dalam IB, makna dia dalam keadaan sideways lah. Mana kalau dia contoh dia pecah IB untuk atas atau bawah, makna ada kita boleh cuba cari entry lah. Mana IB ni kita akan tengok nanti lepas ni. Lepas tu yang ke-8. Yang ke-8 ni adalah Fibo lah. Makna kita ada setup Fibo kita. Setup Fibo TBB. Mana kita panggil sebagai Fibo bangkit. Mana kita ubah sesuai sikit lah untuk yang Fibo tu. Okay. Dia ada nilai-nilai yang khusus untuk Fibo kita tu. Cara tarik tu macam biasalah, sama je. Sama mana-mana Fibo pun. Okay. Mana kita akan ajarlah cara tarik untuk Fibo. Okay. Dia ada 2-3 cara lah kita akan tarik Fibo tersebut. Boleh di dalam kelas lah untuk sesi 1, sesi 2 dan juga sesi 3. Mana rasanya merangkumilah daripada basic sampai kepada advance. Okay, ada nak tanya tak untuk yang 3 sesi kelas tu? Sesi 1 dan 2 tu memang sampai pukul tu malam lah kan? Sampai Mana yang 12 sesi 1? 1 Sesi sampai 1 11.30 ni tu malam lah. sampai malam lah, mana tak sampai gantung pada ni. Sampai paling lewat pun rasa pukul 12 lah. Banyak soalan, panjanglah dia punya tu. Mana kita start malam, ni untuk sesi 1 ni dia tak pegang lah, dia ringan je. Tu kita Sesi buat 2, malam tu. Sesi 2 pun malam juga kan sampai pukul 12.30 Sesi 2 ni tengok kalau tak pagi, sesi 2 ni pagi. Pagi ni dia sebab dia berat sikit. Jadi kita sehari lah start. kiranya 9 sampai pukul 12 malam kan sesi 2 ni. Kalau yang bulan Ogos tadi sampai 4.30 petang. Tanya Azrin. November je. Mana pagi lah, pagi sampai ke Oktober. petang lah. Buat kali pertama sampai tu sebab dia orang memang banyak soalan, banyak ni sampai pukul 4.30 petang, sampai kena sambung petang. Patutnya habis 12.30. Habis 12.30 tengah hari lah. Okey. Okay. Tapi seeloknya kosongkanlah jadual hari Sabtu tu sebab takut nanti dia drag. Mana hari Sabtu ni dia heavy sikit. Okay. Hari Jumaat tu dia santai-santai je. Jumaat ni santai-santai je. Hari Sabtu ni dia heavy sikit dan kena lebih sikit lah tumpuan tu. Jadi untuk hari Ahad setup tu, tu biasa je. Hari Ahad tu macam tak penat lah. Mana otak kita dah ada kosong, mana kita ready untuk
cari level-level untuk kita entry lah untuk sesi yang ketiga. Dan selepas kelas juga kita ada bimbingan lah, mana kita ada revision untuk mungkin seminggu sekali ke ataupun 2 minggu sekali ke, bergantung kepada ni lah. Mana cikgu, kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, selalu sangat ada tu. Tu bergantung Rajin kepada join je, rajin join je. Rajin join je. jangan je mana dalam live stream pun kita buat revision juga lah, mana kadang-kadang ada yang tak faham ya, kita cuba teranglah masa tu. Bergantung kepada full fair kita lah, master kita. Okay. Dia tak apa, dia on 24 jam. Okay. Mana kalau pukul 3 pagi pun kadang-kadang kalau mesej, kalau dia tak tidur lah, kalau dia tidur tak boleh juga. Okay. Kalau tadi pun sampai pukul 1 berapa tadi? Tu setengah, Mana- 1.5. boleh on lah, tak kisahlah. Sebab full fair kita dia sentiasa mencurah ilmu dia. Okay. Tak kira masa. Payah kita nak cari yang sentiasa mencurah ilmu ni. Okay. Saya sendiri pun tak boleh sebenarnya. Okay. Kalau dia tak boleh curah ilmu ni, dia tak boleh duduk diam. Mana dia tak tenang lah kalau tak boleh curah ilmu. Itu je sebenarnya. Sebab saya tengok saya join TBB pun memang daripada dulu mana dia tak loket dengan ilmu. Itu je. Betul. Okey, itu je untuk tu. Jadi untuk yuran kelas tu sebenarnya harga yuran tu sebenarnya tidak memadai dengan ilmu yang dicurahkan oleh full fair kita sebenarnya. Itu je. Mana kita malah tak nak bandinglah yang mana-mana grup yang lain. Jadi dengan ilmu yang dia bagi tu, yang full fair bagi tu sebenarnya lebih daripada yang kita dapat lah, yang kita bayar untuk kelas ni sebenarnya. Okey, boleh? Boleh ya? Dalam kelas ni juga kita boleh guna untuk saham dan juga SCPO lah, dan mana-mana instrumen. Soya pun kita boleh guna, platinum, metal kita boleh guna, boleh. Semua ada. Okey, itu je. Okey, itu sajalah untuk pengenalan kelas untuk TBB Mastery Class. Ada apa-apa orang lain? Lagi. Ada yang tanya tak? Ya, sebenarnya kalau teknik-teknik ni pun boleh pakai dekat saham pun samalah ya. Sama-sama. Oh. Sama je. Mana-mana instrumen je. Saham, soya, sama je. Saham kita kena tahu asas dulu. Dalam saham nanti, dalam kita punya library, saya dah buat siap-siap video 23 hari punya kelas. Catalyst analisis, fundamental analisis, technical analisis dan juga ada screener. Untuk cari kaunter-kaunter berpotensi, sama. Kita akan baca volume, baca apa. Bila you faham, apply dekat saham dan insya-Allah akan boleh buat konten dekat saham. Okay. Sebab saya daripada saham. Saya sampai sekarang tak tinggal saham. Sampai masa saya masih trade saham. Okay, je gini lah. Okey, beres. Okey, itu tu apa? Tu interested lah. Thank you. Kalau Okey. kata berminat, inilah, carilah orang ni. Right? So far macam mana you all? Puas hati dengan penerangan hari ni? Explanation hari ni? Kau menyesal masuk lagi ni? Tak apa, boleh mana dapat sikit-sikit ilmu tu, insyaAllah lah. Mana kita boleh guna, kan?
penerangan yang telah diberi tadi tu, mana kita boleh gunalah. Mana kita cari mana-mana tu yang sesuai dengan kita dan kita cuba praktis. Okay? Tu. Tapi memang kalau masuk bagus sebab saya yang kosong ni, yang tak tersakiti lah, tapi saya kosong kan. Memang dapat tangkap. Kalau siapa yang dah ada knowledge tu, lagilah cepat. Saya cuma lambat sikit lah, saya ambil masa lama sikit lah. Sebab saya fresh kan. Wah. Okey lah, kalau tak ada apa, cikgu, silakan lah. Ya. Ah, Okey, kalau tak ada apa, mana kita stop di sini. Jadi apa-apa yang ada tu mana boleh hubungi saya lah. Okey. Boleh. Okey. Okay, untuk tu kita ada sesi dengan yang lama lah. Lepas ni ke tak? Sekejap. Boleh. Okay, terima kasih kepada Tuan Nazrul, apa ni, Abang Haji Bashar. Zul. Bashar kalau nak tu boleh, tak nak dia dah register. Okay, Baik. Apa ni Tuan Fudai apa? Budai. Saya sikit. Okay, so tutup dah cikgu, tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih lah di atas komitmen yang telah diberi kepada pagi tadi. Okey, dengan surah Okey, terima kasih semua. Makna insya-Allah lah kalau itu kita jumpa lagi lah dalam live stream ataupun dalam kelas nanti. Okey, InsyaAllah. insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Okey, terima kasih.